Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Selamat datang semua kepada hadirin dan juga hadirat, kepada muslimin dan juga muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah kita telah memulakan satu hari bulan Ramadan dan kita telah sama-sama dapat menunaikan solat tarawih kita pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini saya akan mulakan insya-Allah tadabbur ringkas setiap daripada juzuk-juzuk Al-Quran. Sempena kita membaca satu juzuk Al-Quran, insya-Allah setiap hari kita membaca satu juzuk Al-Quran sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka eloklah juga untuk kita merenungi beberapa pengajaran ataupun apa-apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap juzuk-juzuk yang ada di hadapan kita, insya-Allah. Pada malam ini adalah hari pertama kita di Ramadan Al-Mubarak, maka kita akan mula untuk melihat kepada juzuk yang pertama. Dalam juzuk yang pertama ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita dalam permulaan Al-Quran ini, kita akan baca insya-Allah dua surah, iaitu yang pertama surah Al-Fatihah dan yang kedua kita akan bersama-sama untuk melihat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 1 sehingga ayat 141. Kita ada 21 muka surat insya-Allah yang akan kita cuba lihat. Yang pertama sekali kita akan lihat apakah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah mengandungi 7 ayat yang dipanggil sebagai As-Sab'ul Mathani, iaitu 7 yang diulang-ulangkan. Dalam surah ini, sempena dengan namanya iaitu Al-Fatihah, dia adalah merupakan pembukaan dan dia juga adalah merupakan sebagai satu kesimpulan daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah ini kita akan lihat bahawa beberapa ayat daripadanya, iaitu ayat yang pertama, kedua dan juga yang ketiga, kita akan dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang siapakah dia. Yang pertamanya, Allah adalah Rabbul Alamin, iaitu Tuhan sekalian alam, alam apa sahaja. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifatnya, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang mengikut terjemahannya. Dan yang ketiganya, Allah ini adalah pemilik kepada Malik Yaumiddin, iaitu hari pembalasan. Jadi maknanya bermula daripada kejadian manusia, Allah Ta'ala lah menciptakan manusia, menciptakan alam ini dan seterusnya. Dalam masa manusia ini hidup ini, maka Allah Ta'ala ini bersifat dengan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Dan kemudian yang ketiga, sampailah kepada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita, iaitu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dua perkara yang merupakan hubungan di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah manusia? Apakah hubungan manusia? Apakah tanggungjawab manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu adalah tanggungjawab manusia adalah al-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga al-isti'anah, iaitu meminta pertolongan. Iaitu manusia sepatutnya tidak menyembah, tidak tunduk, tidak menjadi hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga manusia sepatutnya tidak al-isti'anah, iaitu meminta pertolongan, meminta apa-apa saja kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita berdoa, iaitu yang tadinya adalah penyerahan diri, dan kemudian yang seterusnya ialah mengajar kita supaya berdoa, iaitu apa? Apa yang kita nak dalam hidup kita ni. Perkara yang paling penting sekali dalam hidup kita ialah kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Ihdinas sirat al-mustaqim, iaitu memberi hidayah kepada kita, menunjukkan kepada kita, iaitu dua jenis petunjuk. Yang pertama petunjuk al-irsyad dan yang kedua petunjuk at-taufiq, iaitu tunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan kemudian memberikan taufik kepada kita perasaan untuk ingin mengikut apa yang jelas tersebut, apa yang benar, dan menjauhi daripada apa yang salah. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat seterusnya Allah menyebutkan yang dimaksudkan dengan jalan orang-orang yang benar itu ialah, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah.
iaitu jalan bukannya jalan orang-orang yang pertama maghdub, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat, iaitu dhalin. Jadi yang termaksudkan dengan maghdub ialah orang-orang Yahudi, dan juga ad-dhalin itu ialah maksudnya ialah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Jadi maknanya kedua-dua mereka ini telah diberikan, dulunya ditunjukkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka menolak hidayah tersebut. Mereka telah menolak apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka menjadi sesat dan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kandungan daripada surah Al-Fatihah, yang merupakan surah yang pertama yang merupakan merangkumkan, iaitu menggambarkan apakah yang akan kita baca di dalam 113 surah yang ada di hadapan kita selepas daripada Al-Fatihah. Seterusnya kita masuk dalam juz yang pertama ni, kita masuk iaitu dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ni Allah Subhanahu Wa Taala pada juz ini Allah Taala menceritakan kepada kita beberapa perkara. Pertamanya ialah jenis-jenis manusia. Manusia ini terbahagi kepada 3 jenis. Dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala gambarkan, ceritakan kepada kita. Itu yang pertama, orang beriman. Dan kemudian yang kedua, orang-orang yang kafir. Dan kemudian yang ketiganya ialah orang-orang munafik. Dalam 20 ayat, dalam awal surah Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala telah menceritakan dengan sifat-sifatnya, pembahagian 3 jenis manusia ini. Jadi bagi kita orang beriman, bagi kita orang Islam, kita akan melihat bahawa manusia ini tidak lebih daripada 3 ini. Sama ada mereka ini orang benar beriman, ini sifat-sifatnya. Sama ada mereka ini orang kafir, ini sifat-sifatnya. Dan kemudian sama ada mereka ini kemungkinan juga orang munafik, dan ini sifat-sifatnya. Dan yang menariknya ialah paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat-sifat orang munafik. Kerana orang-orang munafik ini banyak perkara-perkara yang sepatutnya kita sebagai orang beriman mengenali mereka. Kerana mereka adalah merupakan musuh dalam selimut kepada orang Islam. Mereka ini adalah orang yang sangat bahaya kerana telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan berlaku sampai hari kiamat. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula kepada kita, iaitu tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Tidak banyak sebenarnya kisah Nabi Adam ini diceritakan dalam surah-surah Madani. Kerana surah Al-Baqarah ini merupakan surah Madani. Tapi Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Adam di permulaan dalam surah Al-Baqarah ini untuk menceritakan kepada kita, iaitu bagaimana sebenarnya manusia ini bermula. Bagaimana manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Adam, dan seterusnya selepas daripada itu manusia ini kemudian ni mempunyai musuh. Musuh mereka yang utama adalah syaitan, dan kemudian syaitan ini berterusan bekerja untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak-anak Nabi Adam selepas itu sampailah hari kiamat. Jadi kita sebagai umat Islam dalam merasai bahawa syaitan ini telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sejak daripada Nabi Adam. Dia telah cuba untuk meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan Adam, menyesatkan semua anak-anak Adam sampai hari kiamat. Selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang Bani Israel. Maknanya selepas daripada tentang Nabi Adam AS, Allah Ta'ala ceritakan, iaitu Bani Israel, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dahulunya untuk menjadi orang-orang yang akan memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Tetapi perangai mereka ini disebutkan oleh ahli tafsir. Di dalam ayat ini kita akan jumpa wa'iz Allah Ta'ala sebutkan, iaitu sebanyak 17 kali. Wa'iz ini menunjukkan apa? Dan ingatlah ketika, iaitu Allah Ta'ala sangat beri sangat banyak nikmat kepada orang-orang Bani Israel ini, menjadikan mereka hebat, mengirimkan kepada mereka Nabi Musa, menurunkan Taurat untuk mereka. Tetapi mereka telah mempunyai perangai yang sangat-sangat dahsyat ni, dan mereka tidak bersedia untuk memenuhi apa-apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling ketara ialah yang berlaku ketika Nabi Musa meminta kepada mereka supaya menyembelih lembu. Daripada situlah mana nama surah ini diambil, iaitu surah Al-Baqarah. Maka itu nak menunjukkan apa? Iaitu surah ini bila kita baca surah Al-Baqarah, kita ingat nama Al-Baqarah ini adalah apa? Nama peristiwa di mana Nabi Musa alaihissalam setelah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Bani Israel supaya menyembah lembu, tetapi mereka ini sangat banyak perangainya, banyak kerenahnya, banyak songenya dan sebagainya, yang menyebabkan menyusahkan mereka sendiri. Jadi itu ialah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ini, dalam juz yang pertama ini. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan selepas daripada itu tentang kisah Harut dan juga Marut. Harut dan juga Marut ini iaitu yang berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan perkara ini untuk menggambarkan bagaimana mereka ini
walaupun mereka telah diberi kekuasaan melalui Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihissalam, tapi mereka tetap mengamalkan sihir-sihir. Yang mana sihir ini sehinggalah zaman Nabi kita SAW, mereka masih lagi kuat menggunakan sihir-sihir ini. Iaitu untuk mensihir Nabi dan sebagainya. Yang mana perkara-perkara inilah mereka warisi daripada zaman dahulu lagi. Perkara-perkara yang tidak betul, itu yang mereka warisi. Tapi apa yang betul, mereka tak warisi. Mereka tak ambil. Bahkan mereka ubah Taurat, mereka bunuh Nabi-Nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam juzuk ini. Seterusnya, Allah SWT ceritakan pula kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim AS. Di penghujung juzuk ini, Allah Ta'ala ceritakan pasal Nabi Ibrahim. Di mana kisah Nabi Ibrahim membina Kaabah, Nabi Ibrahim dengan anak-anak Nabi Ibrahim dan sebagainya. Di mana fokus yang akan kita lihat di dalam penceritaan tentang Nabi Ibrahim ini, pembinaan Kaabah dan sebagainya, menceritakan bahawa Nabi Ibrahim ini menekankan tentang Islam, iaitu pentingnya untuk menjadi muslimin, pentingnya untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam tu artinya tunduk. Islam tu. Jadi kalau kita ni tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa erti Islam kita? Jadi Islam ini sejak daripada Nabi Ibrahim lagi menekankan bahawa hendaklah kamu wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati, melainkan kamu ini berada dalam keadaan Muslim. Jadi itulah penekanan yang diberikan, yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya. Anak-anaknya termasuklah Nabi Ismail dan juga Nabi Yaqub iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Dan daripada Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yaqub alaihissalam. Dan daripada Nabi Yaqub lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam. Semua itu adalah aliran Bani Israel, yang mana Bani Israel dan juga Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Nabi Ismail merupakan adalah daripada keturunan yang satu, iaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi juzuk ini berakhir dengan penceritaan tentang Nabi Ibrahim. Dan selepas daripada itu, sebenarnya semua itu adalah merupakan satu mukaddimah kepada satu cerita lain yang Allah Ta'ala nak sebutkan dalam juzuk yang seterusnya yang akan kita baca insya-Allah dari esok di hari 2 Ramadan insya-Allah. Allah Ta'ala tutup juzuk ini dengan satu ayat, iaitu Allah SWT sebutkan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu semua adalah cerita-cerita Allah Ta'ala sebut umat-umat yang terdahulu. Mereka telah melakukan apa yang melakukan dan bagi mereka mendapat balasan daripada usaha mereka. Dan kamu semua iaitu Bani Israel, yang di mana turunnya ayat ini ketika ini adalah Nabi SAW telah berada di Madinah. Maka Allah SWT kata usaha orang dahulu itu adalah usaha mereka, perbuatan mereka kan. Mereka mendapat pahalanya, dan kamu sekarang ni adalah terpulang kepada kamu. Kalau kamu buat menjadi baik mengikut ajaran yang diamanahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kamu akan mendapat pahalanya. Jadi bukanlah kerana orang lain kamu dapat pahala, tak kan. Pahala yang kamu dapat ialah apa yang kamu usahakan. Setakat itu saja dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang, iaitu juzuk yang kedua insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.